Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang dihormati panel jemputan yang didatangkan khas pada petang ini iaitu Puan Rosmawati binti Zainal. Beliau merupakan CEO Raudatul Sakinah dan juga seorang pakar kaunseling masalah remaja dan keluarga serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada petang yang indah ini. Saya selaku moderator anda, Nur Adlina binti Syafini, wakil daripada pihak urus setia program Talk Tembok Jantina, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dan mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan untuk sama-sama menjayakan program kita pada petang ini. Okey, baiklah, untuk para penonton semua jangan lupa untuk like, share dan komen dekat bawah dekat ruangan komen kita, okey? Dan juga jangan lupa untuk bagi tahu yang tengah menonton ni, cuba perkenalkan sikit nama korang and korang daripada tahun berapa dan kos apa. Dan juga korang ni daripada mana. Sebab Umi nak berkenalan dengan kita semua. Korang boleh komen, nanti kita akan bacakan, okey? Okey, untuk rakan-rakan sekalian, bagi menambah keberkatan program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa daripada saudara Muhammad Akram bin Muhammad Asim. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara moderator iaitu Nur Adlina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan iza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau rahmatikanlah majlis kami iaitu Forum Tembok Jantina pada petang ini. Sesungguhnya kami berhimpun bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang sangat tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau eratkanlah hubungan antara kami dan terangilah hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada petang ini kami berkumpul kerana ya Allah, Engkau yang maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan lagi potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Zal Jalali wal Ikram, dan Kau kurniakanlah kami kekuatan, kesihatan, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat agar dengannya kami mampu menghadapi ujian dan mampu mengangkat martabat diri, agama, keluarga, masyarakat dan negara. Kami juga memohon perlindungan dari-Mu ya Allah daripada melakukan sebarang keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, sebelum saya memulakan program kita pada hari ini, suka untuk saya menceritakan serba sedikit tentang latar belakang panel jemputan kita yang sungguh luar biasa pada hari ini. Saya memperkenalkan penceramah kita iaitu Puan Rosmawati binti Zainal, atau kita boleh panggil dia hari ini Umi. Beliau merupakan CEO Raudatul Sakinah dan juga merupakan seorang pakar kaunseling masalah remaja dan keluarga. Beliau juga banyak membantu golongan remaja terutamanya dalam aspek psikososial dan emosi serta dalam bidang kesukarelawanan. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan sukacitanya mempersilakan penceramah kita Umi untuk memberi perkongsian dengan tajuk Tembok Jantina #SayNoToZina. Dipersilakan. Okey, a'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar Umi Ya, Alhamdulillah. Boleh jawab, boleh angkat-angkat tangan dekat tepi-tepi tu. Tak boleh angkat tangan tak boleh raise hands Tapi boleh cakap dengar lah. Alhamdulillah. So sebenarnya Umi sangat berbesar hati menerima jemputan daripada MPP UMP ni, College 3, Residency 3 ke ya? So terima kasih banyak-banyak sebab Umi rasa Umi suka sangat kalau dapat berjumpa dengan remaja especially-nya, terutamanya remaja-remaja yang, terima kasih juga Akram, remaja-remaja yang sangat berjiwa besar lah sebenarnya untuk tengok apa lagi, macam mana nak move on dengan hidup ni kan. So bila sebut tembok jantina ni rasa macam Masya Allah, ni memang dahsyat jugalah ni kan. MPP sedang berusaha keras ni untuk membangunkan masyarakat-masyarakat di UMP. So Umi nombor satunya Umi nak ahlan wa sahlan lah kepada pendengar-pendengar dan yang sama menonton di sini. Mungkin boleh seperti mana kata Adlina tadi, boleh sebutkan siapa daripada mana kan, dan boleh juga letak kursusnya supaya Umi tahu siapa dia yang berusaha keras lah untuk menimba ilmu bersama dengan Umi. Umi ni bukanlah orang yang pakar sangat, masih lagi belajar banyak dengan anak-anak yang tersasar jauh di Raudatul Sakinah. Mereka juga menjadi cikgu Umi untuk Umi ni menjadi orang yang terus dapat bersabar dan jadi cool lah hari ni. Alhamdulillah. So Umi nak share slide Umi boleh? Dan Umi mengharapkan anak-anak yang bersama dengan Umi ni hari ni boleh tengok apa yang Umi nak share. Sambil-sambil share tu Umi akan terangkan ya. So kita boleh mula dengan yang pertama. Okay, hari ni Umi akan cakap tentang remaja. So semua orang remaja kan? Slide kedua tu. Ni kat mana? Dapat tak tengok? Sekejap ya. Dapat tengok ya? Kat mana tu yang Umi nak tengok, nak dapat jawapan? Dapat Umi. Dapat tengok ya? Okay. So kita Yeah. kita tengok ya. Dapat ya? Alhamdulillah. So kat mana tadi? Ni. Sini. Okay. So bila bercakap tentang tembok jantina ni, dia tak terlepas lah daripada melihat diri sendiri. Kat mana sebenarnya tahap usia kita? So sekarang ni kita ni masih dalam 10-19 tahun ke? Atau kita masih awal remaja 10-14 tahun? Atau lewat remaja 15-19 tahun? Siapa kita di UMP tu? 15-24 ataupun 10-24 jadi orang muda? Kalau susah tak naklah sangat nampak belia kan. Belia ni nampak dah macam nak tua-tua sangat dah. So kita pergilah kepada orang muda. So bila tengok bila kata orang muda tu, kita dah nampak macam okay. Dia punya kekuatan dia tu macam best sikit lah kan. Itu orang muda ya. So kita tengok lagi, bila kita cakap tentang orang muda ni, cuba kita tengok sebenarnya orang muda ataupun belia lah sebenarnya kan. Kita ni duduk, bukan kita lah ya, anak-anak lah semua. So Umi ni daripada generasi X. Wush, jauhnya kita, ya Allah. Kan, bezanya kita. So generasi Z ni, anda semua. Siapa yang sedang melihat Umi ni, siapa yang bersama di UMP ni, ni dia generasi Z. Siapa generasi Z ni ya? Cuba tengok sikit siapa generasi Z ni. Sebenarnya dia orang ni orang yang berapa ya? 7 to 6 hours per day socializing. Lepas tu dia orang ni multitaskers. Memang hebat betul generasi Z ni. Kan? Kemudian dia orang ni entrepreneurs juga. Ya Allah, masing-masing nak berniaga. Jadi usahawan. Lepas tu dalam masa yang sama, nisbahnya ya, antara dua orang, seorang mesti dia akan pursue dia punya belajarnya tu habis-habisan.
Masya Allah, memang hebat. Dalam masa yang sama dia juga adalah orang yang sebagai filantropis yang apa macam sukarelawan, sana dia nak tolong, sini dia nak tolong, bekerja sana bekerja sini, especially kita ni dalam keadaan yang hampir huru-hara sikit kan. Yang semua orang perlukan bantuan. So alhamdulillah banyak tenaga-tenaga dihulurkan oleh anak-anak muda ni. Dan dalam masa yang sama tidak menafikan mereka ini adalah orang-orang yang digital natives dipanggil kan. Digital natives tu. Dahsyat juga lah anak-anak ni digital era ni kan. Di era yang begini. Dan dalam masa yang sama mereka suka interact with people. Sangat sukalah kan berkenal-kenal, berinteraksi dengan orang lain. Dalam masa yang sama dia orang ni tech savvy, teknologi savvy. Ya Allah, tanya je, bagi je. Mak-mak ayah kalau beli handphone bagi, serah je kat dia orang. Siap, lengkap. Tak payah pakai manual. Tak payah hand manual kat dia orang, terus je dia orang ni boleh buat apa yang dia orang ni. Cuma ada sedikit masalahnya kan, dia orang ni less focus. Sebab itulah Umi risau betul kalau lama sangat kita punya program ni. Sebab apa? Dia punya fokus tu agak, attention span dia sangat kurang kan. Dan dalam masa yang sama kita nak kena generasi ni juga sangat teliti detail dengan dia punya keuangan dia. Subhanallah, dahsyat kan? Dahsyat generasi Z ni. Dan Umi thumbs up lah, cenih tabik dengan generasi Z ni kan. Sebab Umi rasa memang power lah generasi Z ni sebenarnya. So macam ni kita nak buat? Walaupun dalam keadaan powernya generasi Z ni, pastilah ada cabarannya kan. Cuma tengok cabaran generasi Z ni. Apa yang mereka nampak? Wah, dalam kepalanya ya Allah segala benda. Dengan PlayStation-nya, dengan segala branded item pun semua ada kat dalam kepala ni lah. Terbahagi-terbahagi lah, macam-macam ada kat dalam kepalanya tu. Jangan cerita bab handphone, cerita segala gadget, segala filem-filem, video-video movie-movie semua at the tips of the fingers lah. Anak-anak ni punya dahsyatnya, mahirnya mereka ni. So dalam kepala ni penuh dengan keadaan-keadaan yang benda-benda, branded items, kesukaan zaman sekarang, pilihan-pilihan mereka, Masya Allah. Dahsyat lah anak-anak generasi Z ni kan. So antara lelaki dengan perempuan ni, bila Umi sebut generasi Z ni macam tak ada beza je kan. Lelaki dengan perempuan sama ke Umi? Ke macam mana dia orang ni? Kan? Kalau kita tengok kat situ, akarnya pun berbeza. Of course dia ada perbezaan. Pasti ada perbezaannya. Tapi dia orang ni semua sibuk lah Umi. Tengok, sibuk nak jadi usahawan, sibuk nak jadi yalah benda-benda yang Umi sebut tadi, yang awal tadi, macam-macam keadaan dia orang. Dia orang belajar. Betul ke dia orang ni belajar je tanpa mikirkan benda-benda lain? Mesti ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Umi akan cerita sikit, tapi ada benda yang lebih utama lagi yang perlu kita kejarkan bila jadi lelaki dan perempuan ni. Okay, kita tengok. Umi, tak ada masa ke untuk cinta-cinta ni kan Umi? Tadi nak buka program ni pun lagu cinta sesaja. Umi pun rasa nak tergelak-tergelak juga sikit. Tapi kan dalam kita nak mengejar-ngejar ilmu ni kan ada jugalah yang terpaut-paut ni kat sini. Dan dalam masa yang kita duk sibuk-sibuk dengan gadget kita ni, rupanya ke lain pula perginya. So itu jugalah yang berlaku di Raudatus Sakinah. Mula-mula nak belajar. Akhirnya terpaut. Dia bukan akhir lagi tu. Yang terjebak tu yang akhirnya tu. Dan bila mereka berada di Raudatus Sakinah, so macam-macam cerita jugalah Umi belajar daripada anak-anak ni. Dan dalam masa yang sama Umi belajar daripada anak-anak ni untuk mereka ini ada ruang kat mana sebenarnya yang boleh bangkit. Kat mana yang dia orang jatuh tersungkur. Sebelum boleh bangkit tu kat mana jatuh tersungkur. Dan jatuh tersungkur tu rebah terus ke, tenggelam ke, macam mana. Kat mana ruang untuk mereka bangkit tu. Di sinilah Umi belajar bersama dengan anak-anak di Raudatus Sakinah. Masya Allah kan. So soalan Umi tadi, tak ada masa ke untuk cinta-cinta ni? Ke macam mana? So jom kita tengok balik dalam satu ayat Allah ya, surah Ali Imran ayat 14. Mafhumnya, dijadikan indah pada pandangan manusia ni kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak.
Sebut kuda-kuda pilihan tu tentulah hari ni bukan kuda lagi dah. Apa dia? Kereta-kereta tu yang macam-macam ada dekat dalam kepala tu tadi kan. Binatang-binatang ternak, sawah ladang, itulah kesenangan hidup kat dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. So walaupun ada banyak benda yang ditawarkan di dunia ni, tawaran dunia ni kadang-kadang menghimpitkan perasaan kita. Ada kawan kita nak, kita tak dapat, kita rasa macam, aku mesti dapat juga. Aku mesti nak dapat macam dia juga. Macam mana aku nak buat? So yang tu yang kadang-kadang tergelincir daripada landasan hidup yang sebenar. Sebab nak dapat seperti mana yang orang lain dapat, tapi kita tak boleh kawal diri kita dan kita tidak melalui batasan. Dan tembok yang kita letakkan pada awal tu hancur. So anak-anak, memang betul-betul lah kita ni nak kena tengok balik kecintaan kita. Cinta tadi Umi dah sebut tadi dalam surah Ali Imran sebut apa? Ada macam-macam. Dan salah satunya cinta-cinta kepada manusia juga kan. Dan cinta ni sebenarnya anak-anak dia hadir zaman Nabi Adam lagi. Apabila diciptakan Hawa sebagai pasangannya. Dan cinta ni sebenarnya baik kepada orang ke, baik kepada benda-benda lain ke kan, ataupun barang-barang ke, ataupun harta ke macam mana ke, dia banyak memberikan inspirasi dan banyak juga menjadi inspirasi dan pengorbanan. Tetapi ada banyak jugalah yang membawa kita kepada kesengsaraan apabila kita silap menguruskannya. Kalau selagi anak-anak masih bersama kami, bersama Umi, memang boleh sangat letakkan poin-poin untuk kawan-kawan yang lain juga mendapatkan ilmunya insya-Allah. Kan? Cinta banyak boleh menjadikan kita ni jadi orang yang berinspirasi dan boleh menjadikan kita orang yang masya-Allah kan semangat juangnya tinggi, tapi dalam masa yang sama boleh juga membawa kita kepada kesengsaraan sekiranya kita salah mengawal dan menguruskannya. So anak-anak, apa sebenarnya yang kita faham tentang cinta ni? Kan? Apa yang sebenarnya yang kita faham? Jom kita tengok sikit. Cinta ni adalah fitrah. Tak boleh kata, alah Umi, tak payahlah cakap-cakap pasal cinta ni, dah ramai sangat orang cakap pasal cinta. Well, benda ni fitrah. Dan tak boleh kata, alah bencilah, tak sukalah dia ni. Tu salah, ini time kita tengah belajar lagi ni. Umi, please. Jangan cakap pasal cinta-cinta ni. I don't like. Umi cakap jugalah, Umi cerita-cerita sikit sebab anak-anak Umi di Raudatul Sakinah tu disebabkan cinta mereka itulah yang akhirnya yang mereka tidak melihat secara mendalam, tidak mengawal diri, akhirnya menjadikan mereka orang yang terjebak. Terjebak macam mana ya? Terjebak dalam keadaan yang tak boleh lagi nak tarik diri. Yang akhirnya mereka sebut kata apa? Alang-alang menyeluk perkasa, alang-alang aku ni jadi jahat, biarlah aku jahat teruslah. Kan? Apa sangatlah pasal cinta. Dunia ni is about living today. Akhirat macam mana? Alah, biarkanlah akhirat tu tak penting sangat. Kesian kan? Sehingga ada anak-anak kita yang menjauhi agama. Sebab rasa tak penting pun agama tu dalam hidup apabila mereka terus tenggelam di dalam kenikmatan dunia, tawaran-tawaran dunia yang susah nak dibuangkan. So sebenarnya cinta ni dia satu bab yang kita nak kena dalami mengikut ilmu yang kita ada. Kita kena belajarlah ilmu tu. Dia bukan sekadar cinta ni suka buat je lah apa yang kita suka. No. Dia tak boleh jadi macam tu kan anak-anak. So you have to have knowledge tu melalui apa-apa cinta yang kita kita dah terlekat ataupun kita dah bersama dengan cinta tu. Okay? So, talking about love, ada soalan-soalan yang sebelum ni dah diberikan kepada Umi dan Umi rasa Umi nak kena sentuh jugalah sikit. Kan? Tadi kita sebut ni apa kena mengena perempuan dengan lelaki ni kan Umi. Kita kat UMP ni kan Umi, kita memang dah ada pasang niat. Kita kat UMP ni kita nak belajar sampai kita grad dan kita akhirnya jadi manusia yang bekerjaya lah Umi. Tak ada lelaki dengan perempuan, lelaki perempuan aja ke macam mana ke Umi? So semua benda ni Umi rasa macam ramai orang terfikir-fikir kan. Kita duduk dekat, kita masuk universiti memang kita fokus Umi. Kita memang nak belajar terus dan kita akan terus akhirnya grad dan berjaya dan ini kerjaya kita dan membantu keluarga.
Tapi ini sekadar macam cakap je lah. Sebenarnya bila kita nak melaluinya, kita kena berjumpa juga dengan orang perempuan kita. Dalam kelas tu semua lelaki ke? Ada campur lelaki dan perempuan. Kan? Sebenarnya ada percampuran juga kat situ. So, mari kita tengok sikit apa sebenarnya ikhtilat tu. Dia ada hukum dalam ikhtilat ni kan. Sebenarnya kita yang kena tengok dalam kita kita bermuayasyah ataupun kita mingle dengan our friends, dia ada ni, bila kita terhimpun di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram kita kan, dan himpunan tu mungkin boleh membawa kepada prasangka, dan perempuan-perempuan, wanita-wanita ni dengan lelaki ni bukan mahram, dia memungkinkan interaksi kan, ada pandang memandang, ada isyarat, ada perkataan, ada jasad yang tanpa dinding batas kan, dan penghalang untuk kita boleh sebenarnya mampu kita menolak sebenarnya segala prasangka, fitnah dan kerosakan. So macam mana kita nak buat? Kita nak push all this ikhtilat dan lantaklah apa pula ni zaman terkini ni kan, tak payah kita fikir-fikir bab tu. Ataupun kita akan sebenarnya setiap ikhtilat tu dia ada harusnya, ada haramnya. Macam mana kita diri kita tu yang memungkinkan segala interaksi kita ni dengan kawan-kawan kita. So kita kena berjaga-jagalah. Kalau Umi letak hukum dekat sini, semua orang kata, alah Umi ni tak melalui ke? Ni zaman terkini lah Umi. Kan? Bukan Umi tak faham. Umi pun faham. Dan mak ayah kita semua faham. Keluarga anda semua faham. Tapi bagaimana kita meletakkan diri kita, bagaimana kita mengawal diri kita, bagaimana kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita dengan adab segalanya. So itu yang kita nak kena tengok. Itulah yang akan membawa kita pada hak hukumnya haram ke, harus ke, sunnah ke, bagaimana ya. So kita yang nak kena tengok tu anak-anak semua boleh belajar insya-Allah. So anak-anak, tapi kami mana ada jumpa-jumpa lah Umi. Kami mana ada jumpa-jumpa Umi, kan sekarang ni zaman teknologi. Dah 2 tahun kami ni online. Masya Allah. Dah 2 tahun sejak tahun lepas. Online tu sebab PKP. Macam mana kami nak buat ni Umi? Kami nak ada jumpa-jumpa. Kami tak adalah buat-buat ni semua ni Umi. Kan? Okey. Betul lah juga kan, kita tak ada jumpa-jumpa. Tapi cuba kita tengok ni. Kita ni sekarang keadaan kita ni kan. Ya Allah, segala benda kita ada. Kan? Dalam gadget kita ni semua ada lah. Apa je yang tak ada? Macam mana kita punya komunikasi kita kat dalam ni? Masya Allah kan. Umi ni sampai tak terikut. Umi akan ikut tapi Umi tak ada bendanya. Umi ada sikit-sikit ada lah kan. Tapi banyak benda yang kat dalam ni semuanya kebanyakannya Umi tak ada. Umi mungkin Umi ada Facebook, ada Telegram, ada WhatsApp, cukup lah tu. Ada YouTube untuk Umi dengar talk ke kan, dengar adalah sikit-sikit benda-benda yang perlu Umi tengok dengan staff Umi. So itulah di antaranya. Yang lain tu Umi pun fikir tak perlu ada. Nombor 1 dia memberatkan gadget Umi. Dah lah kita punya handphone khusus untuk kita 24 jam pula dia buka untuk Rawdatul Sakinah kan. Untuk Rawdatul Sakinah staff Umi di sana. Tapi inilah dia kan antara komunikasi kita hari ni. Not denying that. So this is the world now. You are the digital dia panggil? Natives. Tadi kan dia sebut digital natives in this digital era. Wow. Dahsyat tu. Anak-anak generasi Z sekarang. So Umi, macam mana kita tak ada jumpa Umi. Kita kat sini je Umi. Sebenarnya ada juga tu. Ikhtilat cyber ni namanya. Apa kata satu hadis ya. Umi bacakan hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, iman mempunyai lebih daripada 60 cabang. Ada pun malu adalah salah satu daripada cabang ni. Cabang iman. So sifat malu ni sebenarnya dia akan pelihara aib diri kita kan. Bukan sekadar diri kita, bahkan orang lain. Bahkan kita pun kena sopan, harga diri kita kat situ. Kena bersikap jujur dalam menjaga dan memelihara maruah kita. Sebab apa Umi sebut benda-benda ni? Sebab almost 80%, bukan almost, Umi rasa almost 90% yang masuk ke Rawdatul Sakinah ni bermula daripada cyber ni lah, alam cyber ni. Bermula daripada alam cyber. So
Kita kena salahkan ke alam cyber ni Umi. Ini je lah sumber komunikasi kita hari ni. Kita nak salahkan tak boleh lah kan. Tak boleh lah kan Umi, ini je yang kita ada sekarang. Belajar pun guna online, bercakap pun online. Macam mana ni Umi? Tentulah. Walaupun benda ni ada, sama je macam TV, sama je macam movie, sama je macam lain, dia ada pro and cons. So kita lah yang nak kena letakkan dia punya penghadang ataupun tembok-tembok bagi setiapnya. Kita lah yang kena ada, kita lah yang nak kena kawal diri kita. Anak-anak Umi, satu ketika dulu, sebelum dia masuk ke Raudatul Sakinah, dia lupa nak kawal bahagian tu. Akhirnya siapa? Nak cakap pasal harga diri, habis. Hingga hilang harga tu. Maruah tu pun dah tak ada. Sebab apa? Sebab senang sangat terjual. Sebab tu hari ni Umi ingatkan anak-anak, especially girls. Especially girls. Men will take any advantage if you, kalau kita sendiri yang mempamerkannya. So anak-anak perempuan, you have to have the guts. Hari ni kena jadi berani. Berani menegakkan. If it's not okay, then say it to them. Oh, saya tak nak. Alah, kalau ada orang lelaki kata kat kita, oh, mula-mula kawan-kawan, lepas tu dia kata, buka sikit. Dia kata, boy, I nak tengok sikit rambut you macam mana. Oh, lepas tu nak tengok bukan sekat ni. Tengok habis semua. Sanggup. So please girls, this is inilah maruah diri kita. Kan, yang kena jaga. Biar kita jadi orang yang, orang kata apa? Jual mahal sikit. Perlu jual mahal tu. Ini harga diri. Kan? So anak-anak ikhtilat cyber pun ada. So no. Malam sembang sampai boleh lupa diri kita. Tapi kita kena ada malu. Bila kita ada malu, banyak benda lain yang akan terjaga. InsyaAllah. Okay? So ni dia antara adab-adabnya. Niat kena betul. Oh kenapa kita ni nombor satu of course. Buat apa pun niat kena betul. Buat apa pun. Kan dalam masa yang sama kena jaga adab komunikasi kita. Kena straight to the point if you are talking to the man. Woman to man, man to woman. Or man to man sekarang ni Allah. Tolonglah. Kan. Janganlah kita nak masuk bab LGBT pula please. First and foremost kita kena ada niat yang betul dan kita kena buat ni lillahi ta'ala insyaAllah. Tak melik-lerik sampai masuk benda-benda yang lain. Umi tak boleh ke kita nak bergelak-gelak? Boleh. Apa pula tak boleh? Nak melawak-melawak boleh. Jangan melampau. Bersederhana je insyaAllah. So kalau kita video conference, pastikan bebas daripada fitnah. Dan memenuhi adab baik. Okey anak-anak. Okey tak setakat ni? Kalau ada yang siapa boleh bercakap dengan Umi, if it's okay then good insyaAllah. We're fine here. We're good here insyaAllah. Okay, so anak-anak Umi nak kita tengok balik tengok balik diri kita. Pernah tak kita tanya diri kita apa sebenarnya impian dan harapan kalian? Apa sebenarnya impian dan harapan kita? Okay Umi, masa saya daftar diri saya masuk UMP ni, saya memang punya impian dan cita-cita nak cari bakal isteri. Ya ke? Okay jugalah tu. Cuma kena kawal jugalah kan. Kena dikawal lah diri tu. Kalau ada kita punya impiannya dekat situ, okay, the first and foremost masuk universiti bukan untuk cari bakal isteri, tapi untuk menimba ilmu dan menambahkan ilmu. It will come later insyaAllah. Bila kita ada niat kat situ, tapi niat tu kita kemudiankan sikit. Yang pertama adalah untuk kita memenuhi ni ilmu-ilmu yang perlu, banyak sangat tak tahu lagi ni. Banyak sangat benda yang perlu di-upgrade diri kita ni. Apa harapan? Kita nak jadi apa? Cita-cita kita apa? Kalau anak-anak di RS kan, hari ni baru dia orang sedar, baru dia orang punya cita-cita. Sebelum-sebelum ni, dia fikir, ya Allah, bila dia merempit, dia dapat duit 3,000. 3,000? Bahasa Umi tanya hari tu, bila menang rempit tu, dapat hadiah 3,000. So Umi pun cakap, beli apa 3,000 tu? So dia pun cakap, Umi, tak sampai 3 hari, habis. Astaghfirullah. Dia beli apa? Tahlah Umi beli macam-macam dengan duit yang ada 3,000. Tengok. Keberkatan datang kat mana?
Nombor satu, kena ada yang tadi niat yang betul lillahi ta'ala kan. Dan kemudian kalau kita buat satu yang baik, insya-Allah Allah akan bantu barakahkan apa saja perbuatan-perbuatan kita selepasnya. Perbuatan yang baiklah tapinya kan. Okay. The next is, kalau kita ada impian dan harapan, apa kita punya perancangan? What's next? Macam mana kita nak buat dengan kehidupan, kelangsungan kehidupan masa depan kita ni? Macam mana kita nak buat? What do you want to do? What's your plan? Semua kita kena tengok balik. Not just apa yang Umi cakap tadi kan, walaupun kita ada semua segala generasi Z ni semua benda ada, tapi alamak Umi, betul ke generasi Z tu semuanya ada tapi saya tak ada apa ni? Apa perancangan kita untuk kita improve diri? What's next? So, ada gambar anak Palestin tu kan, destinasi cinta kita. Talking about love is just not about man to woman, woman to man, or any materials ataupun harta-harta dunia ni. Tapi ke mana kita ni? Destinasi cinta kita ni kita nak letak ke mana? Anak-anak di Palestin dah tentu dah. Mereka daripada kecil sampai ke besar diasuh dan dididik untuk cinta mereka terhadap siapa? Diri, agama, keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Mereka mati pun matinya syahid. Sebagai syuhada yang ramai-ramai tu. Dan kita hari ni, kita ni sekarang, kematian kita ni nak yang macam mana? Yang nak yang husnul khatimah ataupun nak su'ul khatimah? Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang mana satu pilihan kita? So dalam kita nak bawa destinasi cinta kita ni, yang betul-betul ni, yang kepada husnul khatimah ni, kepada pengakhiran yang baik ni, yang nak dapat yang nikmat yang abadi di sana tu, kita kena buat something dengan diri kita. Okay? Betul ada segala cabaran tu, tapi still you have to do something about yourself. Kan? Mesti kena upgrade diri. Selalu tadi daripada tadi lagi Umi cakap pasal upgrade diri. What do you want to do with your life? What's your plan? What's your dream? Adakah jalan-jalan yang kita buat hari ni kita akan mencapai kepada apa yang kita nak tu? Atau bagaimana? Generasi Z terkenal dengan menghulurkan tangannya untuk bantu orang lain. Tapi cukup ke sekadar tu? Boleh bantu, tak ada masalah, tapi harus ada ilmu. Harus ada benda-benda lain lagi. So Umi nak bagi tips ni. Boleh ya? Umi teruskan ya. So tips untuk upgrade diri ni dia melibatkan semua benda. Jasmani kita, emosi kita, rohani kita, intelek, mental kita. You have to have this. And satu lagi is the social. Patutnya ada 5 semua kat sini. Ada social juga kat sini ya. Nak upgrade diri ya. First thing first is kita kena ada akidah yang bersih. Nombor 1 kena ada pegangan akidah. Pegangan kita tu kena yang bersih, yang betul. Jitu tu satu je. Yang kita duk hari-hari duk sebut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kerana bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan kita bertasyahud bahawa kita bersyahadah bahawa tak ada orang lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruhnya. Subhanallah. Dialah kecintaan Allah, dialah Habibullah. Insya-Allah. Sebab tu tadi Umi sebut tentang ada matlamat hidup. Apa matlamat hidup kita ya? Cuba kita tengok matlamat hidup kita. Sekejap ya. Okey, matlamat hidup kita. Tengok sini. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56-58, mafhum Allah kata, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Dan aku tak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian daripada mereka, dan aku tak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga. Lagi maha kuat lagi kekuasaannya. Lagi maha kuat kukuh kekuasaannya. Lah, baru kita fikirkan sebenarnya untuk apa hidup ni? Barulah terfikir kot dalam kepala kita kan, ada tujuan hidup ni. Apa dia ya? 2 perkara utama yang kita kena ingat. Nombor 1, kena jadi hamba Allah yang baik. Yang kedua, kena jadi
khalifatul ard yang baik. Kena jadi khalifah di muka bumi Allah yang baik. Umi selalu ingat-ingat dalam kepala Umi ni apa yang pernah Ustaz Zahzan, Ustaz Datuk Dr. Zahzan pernah sampai ke Raudatul Sakinah, ingatkan anak-anak Umi di sana. Apa katanya? Kalau kita jadi hamba Allah yang baik, masya-Allah, wa tabarakallah, kan? Okey. Cuma belum tentu dapat menjadikan kita ni orang yang masuk syurga. Dan tapi kalau kita jadi khalifatul ard yang baik, okey, kita jadi hamba Allah yang baik, kemudian kita jadi khalifah Allah di muka bumi yang baik, barulah dia akan sampai kepada syurga. Seorang-seorang baik tak cukup. Kita kena baikkan semua orang. Bukan semua-semua, siapa saja yang berada di sekeliling kita. Yang mampu kita islahkan. Kita bangun bersama. Boleh anak-anak? Kerjanya besar. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, tak jadi apalah. Kerjanya besar. Allah turunkan kita kat bumi ni, Allah turunkan Nabi Adam ke bumi ni dengan dua perkara utama. Jadi hamba Allah yang baik dan jadi khalifatul ard yang baik. So kita kena teruskan misi perjuangan Nabi Adam kita. Atuk nenek moyang kita semua. Kita kena teruskan perjuangan. Yang kedua adalah ibadah yang benar. Kalau kita buat, kita kena make sure kita solat tu kena betul-betul yang solatnya tu. Ini bukti iman kita. Bukti iman adalah dengan amal. Apa dia? Sebenarnya solat tu boleh mencegah perbuatan yang keji. Solat tu kena betul-betul solat. Bukan sekadar solat, lepas tu doa. Lepas tu tak larat nak doa lah. Sebab apa? Kan doa bukannya Allah makbulkan. Ya Allah, begitu pula. Solat dan kemudian doa. Dan solat ini betul-betul solat. Solat yang betul-betul membawa kita ingat kepada kita ini adalah hamba-Nya. Kemudian berpuasa, puasa yang betul-betul. Puasa bukan sekadar puasa Ramadan, bahkan puasa sunat juga. Puasa hari putih juga. Puasa sebab ia perisai. Banyak benda boleh terkekang, boleh terbenteng dengan puasa ni. Walau letih lah puasa ni. Kalau kita rasa letih, memang dia jadi letih. Sebab tu kita kena mulakan dan menjadikan ianya kebiasaan. Okey, kemudian ada duit lebih, memang zakat lah. Sebab ia akan menyuburkan harta kita. Kemudian bila kita berkemampuan dan punya bukan sekadar kemampuan diri, bahkan kemampuan wang ringgit untuk pergi buat haji, insya-Allah teruskan. Hidupkan amalan sunat kita, ibadah-ibadah sunat kita. Dan seluruh kehidupan kita, jangan fikir ibadah tu sekadar solat, puasa, zakat tu je. Tak. Belajar tu pun sunnah. Subhanallah, anak-anak tahu tak? Setiap kali anak-anak berada dalam satu kelas ataupun program sepertinya program ni, Masya Allah, segala malaikat ni akan bersekeliling dengan kita ni, mendoakan segala apa yang, mengaminkan segala doa-doa yang sedang berada di dalam hati kita ni. Subhanallah. Masya Allah. Ini adalah satu syurga di dunia ni. Majlis ilmu ini adalah syurga dunia. Subhanallah anak-anak. Inilah kalau boleh ni, jangan tinggalkan peluang untuk bersama dalam majlis ilmu. Teruskan. Dapatkan ni, banyak benda kita nak buat ni sebab kita nak cover banyak dosa-dosa kita yang lampau ni. Ni baru teringat, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, banyaknya dosa aku kan. Tiba-tiba kita sama-sama je kita semua. Tak ada manusia yang tak buat kesilapan, tak buat dosa. Dosa besar, dosa kecil. So kita sama-sama akan berusaha untuk cover balik segala apa yang kita dah pernah lalui. Okay. So yang ketiganya adalah kena akhlak yang terpuji. Masya Allah. Umi tengok generasi Z ni suka berinteraksi. Subhanallah. Apa kata Rasulullah dalam satu hadis riwayat Bukhari, katanya, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik akhlaknya. Masya Allah. Tolong. Tengok orang susah-susah kat jalan raya pun boleh. Can I help you? Kan? Can I get your things? Kan ni macam ni kan. Semua benda boleh sebenarnya. Kawan kita tak boleh nak belajar. Kawan-kawan juniors kita tak boleh nak, tak faham subjek-subjek yang sebelum ni, especially online ni kan jadi susah untuk mereka. So ada kakak-kakak, abang-abang kata, okay, abang nak buat tuition, kakak nak buat tuition. Siapa adik-adik nak ikut? Subhanallah, bestnya. Jadi abang kakak ni buat pahala, mudahnya. Jadi contoh tauladan kepada adik-adik. Kan, amalkan sifat mahmudah kita, jauhikan sifat-sifat mazmumah kita. Kita kena jadi orang yang jujur, kena jadi orang yang sabar. Tak bolehlah
cepat baran. Tolonglah jadi pemurah. Suka tegur, suka nasihat. Alah Umi, payahlah nak tegur-tegur orang zaman sekarang ni. Cepat sangat dia orang tu kan. Kubur masing-masing kan. Pandai-pandai lah kita orang. Kau tak payahlah sebut nak tegur. Kau dulu kan lagi teruk juga. Allah. Anak-anak Umi lah yang selalu kena tu. Anak-anak Umi di Radhatul Sakinah sampai tak berani nak tegur kan. Umi tanya kenapa? Sebab kan Umi, kita orang kan dulu macam ini, macam itu kan. Mana ada orang percaya kita? Umi kata macam ni. Kita buat je baik. Kita jadi baik. Kita jadi baik ni bukan kita kerana manusia. Kita jadi baik ni kerana Allah. Kita tak perlukan pula orang manusia-manusia nak puji-puji kita, tak perlulah. Umi kata kita buat je baik. So Allah yang tahu. Allah yang lain akan bantu kita. Allah yang akan tutup aib kita. So just do good things. Ask Allah a lot of it. Make doa. Kemudian kita tawakal. Tawakal aja insyaAllah. Okay? So, apa kata, yang ni yang best kan? The best part adalah, apa yang disebut di dalam ayat Allah ni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Subhanallah. Contohnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah kena macam-macam dah. Tetap senyum, tetap diam. Kan? Ada dalam satu ayat ya. Umi pun tak ingat dah ayatnya apa ya. If you have that anger, you have to swallow it. Swallow it, kita telan. Tak payah tunjuk kat mimik muka kita pun even. Kan tak payahlah kita nak Allah tarik muka masa mencukur 3-4 hari tak bercakap, tak payah. Tak payah. Kalau kita nak jadi hamba Allah yang baik, nak jadi khalifatul ard yang baik, you have to change. Okay? Next is you have to have the knowledge. Kan kena ada ilmu yang luas, kena punya akal yang sentiasa fikir. Alah malas lah Umi ni. Waktu dah lah tak boleh pergi kelas. Rasa nak tidur je lah Umi. Rasa macam alah rehat lah, letih lah. Apa yang letih benar tu? Jomlah kita tambah knowledge kita. Ada banyak benda lagi kita tak tahu. Banyak sangat. Kita kena seimbangkan. Kalau betul kita nak excel kita punya study kita nak some degree, you have to have diploma, degree, masters and PhD. Kan? Dia bukan sekadar itu. Dunia pun dunia, akhirat pun kena ada. Akhirat pun kena cari. Dia bukan sekadar begitu-begitu saja hidup ni. So apa kata ulama? Barang siapa nak berjaya dunia, nak ada ilmu. Barang siapa nak akhirat pun kena ada ilmu. Dan kalau nak berjaya dunia akhirat pun lah, syaratnya adalah kena ada ilmu. Dan banyak sangat benda yang kita tak tahu. Please anak-anak. Umur Umi yang macam ni almost 60 years old. Almost. Pun banyak sangat benda Umi kena belajar lagi. Dan Alhamdulillah sebenarnya Umi sangat bersyukur. Dengan adanya PKP ni sebenarnya banyak memberi ruang untuk Umi tengok balik apa yang Umi perlu belajar dan apa yang perlu Umi share dengan anak-anak di Radhatul Sakinah. Anak-anak ni subhanallah, apa yang kita banyak sangat dah terlepas sebelum ni. Banyak sangat. Dan hari ni mereka melihat agama sebagai suatu benda yang sangat menarik hati. Yang bangun malamnya pun tak kisahlah, tak payah kejut pun tak kami bangun malam. Sebab malam kami adalah antara kami dengan Allah. Kami nak merayu pada Allah, kami nak memohon taubat kepada Allah. Dan ukuran Umi adalah dengan anak-anak Umi dia rest. Setiap kali cakap pasal anak-anak dia rest di Radhatul Sakinah tu, mereka lah yang menjadi ukuran untuk Umi terus bangkit sehingga hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. The fifth is, okay anak-anak, dia tak cukup dengan segala emosi kita tu yang nak kena best. Tapi kita kena ada fizikal yang sihat. Okay. Kena bersenam sebab mukmin yang kuat tu adalah lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Okay. Kena ada gaya hidup yang sihat, makan kena seimbang, kena senam, kena urus stres. Disebut pasal urus stres ni kan, misalnya je dengan anak-anak muda ni kan, oh Umi stres lah, macam ni tak boleh tu, tak kena.
Semua orang Allah bagi stress tu. It is how you manage your stress. Kan? Tak payah semua nak letak dalam kepala. Nanti you over stress. You overthink many things. So dapatkan tidur yang cukup, rehat yang mencukupi, not overdose dengan tidur. Okay. So kita ada rawat kecantikan kita. Okay. Merawat kecantikan, dengar tu. Not just girls, men too. Okay. Kita kena jadi orang model kan. Jangan ada selekeh je. Kena smart. Kan. Dan penampilan diri yang positif. Umi tak tahulah, selalu je Umi pergi mana-mana kan. If I smile to them, okay, Umi duduk berdiri sebelah ke kan. Sekarang tak boleh lah sebelah sangat kan. Dulu-dulu lah rajin sebelah-sebelah orang. Pergi dekat tempat-tempat orang yang tak kenal kan. Smile kat dia orang, tanya je kan. Mingle with them. Lepas tu Umi rasa macam kalau lama sikit nanti Umi akan dapat macam-macam masalah orang. Tengok muka Umi ni macam muka yang aku bolehlah cerita kat dia masalah-masalah aku. So Umi rasa macam kadang-kadang best je dapat cakap dengan orang-orang yang kita tak kenal, sebab kadang-kadang orang-orang yang kita tak kenal tu kan, semua je orang termasuk kita ni, 5% je surface yang ada pada kita ni yang orang boleh kenal. The other 95% of it yang duduk dalam diri kita yang orang tak pernah tahu. So make sure kita ni jadi orang yang sihat, yang boleh juga membantu orang lain dengan penampilan diri kita as a good Muslim, insyaAllah. Okay. The 6 is kecantikan hati. You know, kita kena selalu check hati kita. Kan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim daripada Nu'man bin Bashir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam diri kita ni ada seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah seluruh anggota badan kita. Tapi kalau daging tu rosak dan kotor-kotorlah segalanya. Allah wa na'udzubillah min dzalik. Dan ianya adalah hati kita. So kita kena selalu cek hati kita. Macam mana ya kita nak cek hati kita? Rasulullah kata dalam satu riwayat hadis, daripada riwayat Hakim, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. So anak-anak, especially girls, sorry ya girls, Umi selalu kena cakap pasal dengan girls ni sebab kadang-kadang banyak girls kalah dalam perjuangan hidup ni. Banyak kalah. Sebab tawaran dunia tu hebat sangat. Cabarannya dahsyat sangat. So kita ni jangan ikut sangat nafsu kita. Jangan nafsu kita ni melampaui apa yang ditentukan oleh agama kita. Jangan. Jangan kita tewas dengan nafsu kita. Of course lah kita ada benda yang kita suka. Tapi kita jangan tewas. Jangan nafsu kita tu melampaui apa yang diletakkan oleh agama kita. Okay guys? Okay, the 7th is kita kena jaga waktu. Kita kena jaga masa kita dengan baik. Ini pun yang selalu telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata rebutlah 5 perkara sebelum datang 5, iaitu masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, masa sihat sebelum sakit, masa hidup sebelum mati. Masa hidup sebelum mati. Sedang hidup ni lah yang kita kena buat macam-macam untuk jadi manusia yang kemudiannya manusia yang baik di sini. Sebelum kita ni sampai dekat sana ni, Allah sediakan tempat yang baik untuk kita. Tengah muda lah lagi, Umi tunggulah nanti tua baru nak pergi masjid. Tunggu tua lah baru nak belajar ilmu agama ni. Allah Rabbi, anak-anak, banyaknya benda yang kita nak kena belajar. Jangan tunggu tua. Kita belum tentu lagi kita akan mati masa tua. Mungkin muda pun. Sekarang ni banyak sangat dah orang muda yang meninggal. So masa kaya sebelum miskin, jangan cakap dengan Umi tunggulah saya kaya baru saya menderma. No. Tengah tak ada macam ni, jangan sampai ada lebih baru nak bagi. What you have, you give. Then Allah will give you more. What you have, you share. Then Allah will give you more. Ingatlah. Quote lah. InsyaAllah akan jadi. Okay. So, the next is time management. You have to, tugas kita ni lebih daripada waktu yang kita ada. So you have to manage it well. The 8th is teratur dalam semua urusan. Kena ada kemahiran dalam memimpin, kena tahu macam mana nak urus diri. You know, if you fail to plan, you plan to fail. Ini selalu sangat orang cakap ni. Kan? Gagal merancang dan pastinya akan
jadi orang yang merancang untuk gagal? Which one? Nak jadi orang yang memang merancang untuk gagal or macam mana? You have to be professional, especially when you work nanti, sungguh-sungguh, menepati masa, sanggup berkorban macam-macam kan. You have to jadi orang yang willing to go extra miles, to do many things. Masya Allah. Umi yakin je generasi Z ni generasi yang sangat bagus. Tapi you have to plan. You have not just plan, but plan well. Okay. The ninth is berusaha dan berdikari. Okay. You have so many potensi dalam diri kita, ada banyak sangat. Kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil syakilat. Allah sebut tu ada di dalam Al-Quran. Kita ni Allah bagi macam-macam, masing-masing ada bakat dan potensi sendiri. Kita kembangkan bakat tu, kita kukuhkan ekonomi, bukan sekadar ekonomi kita, bahkan ekonomi umat. InsyaAllah kita boleh tolong orang lain. So you are good entrepreneurs kan. So usahawan, jadi usahawan yang sangat berjiwa besar, derma sana sini, bayar zakat of course kan, boleh bantu ramai orang lagi. Oh masya-Allah. Masya-Allah, Umi dapat bayangkanlah generasi Z yang memang dahsyat tu. So money is not everything, but almost everything needs money. So you have to be wise. Kena jadi orang yang bijak. Okay? And the 10th is kena jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ini tips-tips, 10 tips yang sangat bagus untuk kita amalkan. Kita kena jadi insan soleh wa musleh. Insan soleh yang macam mana tu Umi? Soleh, musleh. Nombor 1 kita kena jadi baik. Kemudian kita kena jadi orang yang baikkan orang lain lah pula. Apa kata Rasul? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Macam tadilah Umi share, Umi kata apa? Seorang-seorang jadi hamba Allah yang baik is good. But is the best if you can help others. Kena jadi orang yang bermanfaat juga kepada orang lain. So jangan jadi mulukut tepi gantang. Apa tu Umi? Ini peribahasa yang dulu kan. Mulukut di tepi bantang tu kan, dia tepi gantang tu dia macam beras kecil-kecil pecah-pecah duduk tepi. Bila orang nak timbang beras tu dia gantang nama dia kan. So mulukut ni kalau tak naik duduk dalam gantang tu pun tak ada apa-apa, dia duduk kat bawah pun tak ada apa-apa. Kalau ada kita dekat situ pun orang tak rasa, kita tak ada lagi-lagi orang tak rasa. So kena make sure kita jadi orang yang bermanfaat. Ada ni kita kat situ, lend your hands, lend your ears. Okay, lend your shoulder orang kata. So jadi warga yang prihatin dan aktif dan berperanan untuk berbakti kepada masyarakat. Masya-Allah. Anak-anak. So how? So macam mana kita? Life is a choice. Please tengok. You want to have a success life or macam mana? Nak fail. Macam mana kita? Your life tomorrow will be the result of the choices you make today. Kan? And your life today, hidup kita hari ini is the result of your attitude and choices of the past. Adalah attitude kita, tabiat kita. Kalau kita membiasakan kalau kita biasa dengan benda-benda yang betul dan kita tak betul kan, kita akan terus fail. So hari ni apalah kita kena buat? Ialah kita kena membetulkan yang biasa yang tak betul kita buat tu, dan kita kena membiasakan yang betul. Ingat tu. Okay. So anak-anak, hampir-hampir dah nak habis ni ya. Untuk baiki dunia ni kita kena baiki manusia. Kan? Dan untuk baiki manusia ni kita kena baiki siapa? Kena baiki hatinya. If you want to change the world, you have to change yourself first. Kan? If you want to change the world, alah Umi buat apa kita nak change the world? Kita dengan diri kita je. No. Kita kena jadi hamba Allah yang baik, kita kena jadi khalifatul ardh yang baik. Make sure you do that part. Dan dalam surah At-Taubah, mafhum Allah, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka telah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itu Allah akan berikan rahmat. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Anak-anak, when I read the Quran for you, when I read the terjemahannya kepada anak-anak semua, ini bukan sekadar terjemahan yang biasa-biasa. You have to have that inside you. Kena hidupkan dalam diri kita. Sebab bila Allah sebut ni, it means a lot.
Dan ia adalah sangat-sangat benar. Apa yang Allah janjikan kepada kita itu adalah sangat-sangat benar. Okey. Dan anak-anak, apa kata Imam Al-Junaid? Dia kata apa? Tanda orang yang cintakan Allah ni hidupnya sentiasa bersemangat dan cergas. Banyak melakukan ibadah dan hatinya tak pernah lalai dan letih mengingati Allah. Tak pernah letih, tak pernah lalai dan letih mengingati Allah. So bila ada kawan-kawan kita yang, kau dah solat? Alah nantilah, letih ni. Dan cakap macam tu dengan kawan-kawan kita. Alhamdulillah dia mengingatkan kita. Dia cakap kat kita tu sebab dia sayang kita lah. Kan dia ingatkan kita sebab dia pun sayang diri dia sayang kita lebih. Dan kita ni alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang yang kita kena sangat bersyukur, dikelilingi oleh orang-orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah. Menghidupkan cinta kita kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. So anak-anak, why am I here today with you? Because we are one big family. Terima kasihlah kepada tim MPP Presidensi 3 ni yang sangat-sangat bersedia untuk menerima Umi untuk berkongsi. I may not have many things. I have to learn more, but I love sharing many things which I have with you. Because we are one big family. Apa yang Umi lalui di Raudatul Sakinah, I really hope that semua anak-anak ni akan belajar, mengambilnya sebagai iktibar, jadi pengajaran lah kepada kita semua untuk meneruskan kehidupan kita insya-Allah. So dalam satu surah lagi surah An-Nahl ayat 97, mafhum Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Allah kata Allah akan beri lebih baik. If you want many things, you make doa to Allah. If you don't get it today, kalau kita tak dapat hari ini, relax, cool. Allah will give it when the time comes. Allah will give it to you when the time comes. Lah Umi, hari ni saya kan sebenarnya sangat rasa macam nak sangat kahwin dengan dia. Contohlah ni, contoh kan. Nak sangat dengan dia. Tapi saya kena belajar dulu. Okay, relax. If it is meant for you, if she's meant for you, if it's meant for you, you will come later insyaAllah. Make a lot of dua. As of now, waktu ni, sekarang ni, you have to do your urgent and important work first. That is to learn. Belajar and give what you have, share with other people, not just you, but to your maybe kepada macam Umi cakap lagi kan, ada kawan-kawan, ada kita punya juniors yang tak tahu nak buat apa ni, kelas online ni susah lah macam mana, siapa nak ajar. Allah, inilah ruang untuk kalian berbuat sesuatu untuk tambahkan amal dan tambahkan ruang-ruang untuk kita tambah pahala insya-Allah. So ala kulli hal, Umi rasa setakat inilah Umi akan kena stop. Mungkin ada nanti soalan-soalan yang Umi boleh jawab. InsyaAllah Umi suka sangat. Yang mana Umi boleh jawab, InsyaAllah Umi suka nak share. Dan mudah-mudahan ianya menjadi satu ni yang baiklah untuk anak-anak. Okay, InsyaAllah. So Umi kembalikan kepada Adlina. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Umi di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Dengan perkongsian yang mantap itu tadi, jadi sebagai seorang remaja, terutamanya kita perlu sentiasa mengambil berat dengan batas pergaulan antara lelaki dan juga perempuan agar kita ni semua dijauhi daripada perbuatan zina. Na'udzubillah min zalik. Supaya akhlak kita dapat dipelihara daripada unsur yang negatif. Baiklah rakan-rakan sekalian, nampaknya masa amat mencemburui kita. Oleh itu, kita teruskan dengan sesi Q&A kepada panel jemputan kita. Jika rakan-rakan ada sebarang persoalan, boleh tanyakan soalan di ruangan komen dan saya akan membacakan soalan yang anda ajukan itu tadi. Okey. Dan sebelum tu, suka juga untuk saya ingatkan buat para peserta untuk tunggu sehingga ke akhir majlis kerana kita
kita akan adakan sesi cabutan bertuah buat peserta yang terawal mendaftar pada awal program sebentar tadi. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan soalan pertama daripada peserta kita, iaitu daripada Saiful Haziq. Okey, dia bertanya, Assalamualaikum Umi, saya dengan A dah ada niat nak kahwin tapi still tengah belajar, dan betul ke hubungan ni kena jaga ikhtilat, tidak boleh melebihi batas tu ni. Macam mana ya? Baik teruskan hubungan ni atau hentikan? Macam mana Umi? Okay, terima kasih Saiful. Masya Allah, bagus. Soalan yang bertubi-tubi tu tak tahan tu. Soalannya penuh dengan soalan. Satu soalan penuh dengan banyak soalan. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih sebab berani untuk bertanya. Ini Saiful ni memang kena diberikan hadiah sebab dia berani untuk bertanya. Sekiranya dia mampu untuk berkahwin pada saat ini, kan dia dah tak boleh lah nak kawal diri ke. Kalau Saiful rasa macam this is the time, tak boleh nak nak belajar pun nak belajar, nak kena juga ada pasangan tu. Ni suka je, kalau boleh kahwin teruskan berkahwin. Tak ada benda yang boleh menjadi penghalang. Tapi sekiranya tak mampu untuk berkahwin lagi dan nak kena fokus kepada belajar dulu, then that's it. You have to have kena ada choice. Daripada dua ni kena ada satu choice dulu, kan? Seperti mana Umi sebut tadi, sekiranya if she is meant for you, jangan gundah gulana dengan Allah. Allah yang lebih tahu kat mana pasangan kita yang lebih baik. As kita sedang belajar ni, kita teruskan belajar kita dan hentikan dulu bahagian tu. Umi takut nanti kita lupa diri. Tak boleh nak kawal perasaan kita, tak boleh nak kawal sebab kalau kita tak dapat berjumpa, Umi sebut pasal cyber tu tadi kan, di dalam alam cyber pun kita tak boleh sebenarnya nak kawal diri. So if you can do it, kan? If you can do it. Nombor satu, if you can marry her, please go ahead. If you cannot, just stop until here. Then teruskan belajar dulu dan yakin kepada Allah. If she is meant for you, then she will be one day, insyaAllah. So as of now, kan, kena fokus dulu. Boleh ke Saiful macam gitu? Okey. Baiklah, rasanya soalan Saiful telah pun terjawab. Okey, kita ada lagi ke soalan daripada peserta kita di Facebook? Okay, soalan daripada peserta kita Syaira Amir Nudin. Dia bertanya, apakah ada adat yang perlu lelaki dan perempuan jaga sekiranya duduk dalam satu kelompok yang bercampur jantina? Okey. Dia sebenarnya tak ada masalah untuk berduduk dalam kelompok tu. Cumanya contohnya anak-anak perempuan, jagalah suara dia tu, kan, suara yang manja-manja, yang sangat mengujakan sehingga orang lelaki rasa macam alah, terasalah something dalam diri orang lelaki. Kemudian dengan tindakan pakaiannya, kan, tindakan dia pun yang boleh menjadikan orang lelaki macam cair. Orang lelaki pun begitu juga. Dia pun kena ada juga dia punya tindakan perilaku dia, cara dia bercakap. Janganlah guna ayat-ayat apa ayat orang lelaki sekarang cakap? Pick up line tu. Ayat pick up line tu sampai orang perempuan rasa macam ya dah tu. Dia dah suka kat aku lah tu. Kan? Janganlah sampai macam tu. Orang lelaki please your words, okay? Dan dalam masa yang sama jangan ambil kesempatan terhadap anak perempuan, dan anak perempuan jangan juga ambil lelaki terhadap anak perempuan jangan ambil kesempatan juga terhadap kebaikan lelaki. Okay? Mesti kena ada adab tu. Okay, rasanya soalan Syaira telah terjawab. Okay, kita ada lagi ke soalan daripada peserta kita di Facebook? Semua dah faham kot? Ada lagi daripada saudari Nur Syahariza.
Okay, bagaimana, ini soalan terakhir rasanya. Bagaimana untuk kita nak tegur kawan kita yang bergaul dengan lelaki yang melampaui batas? Dia memang nak tegur ni satu ambil masa yang agak ni juga kan. Kita macam ni. Okey, anak-anak kami di Rodatul Sakinah tu, kalau kita tegur dan nasihat mereka, kan, dia bukan tiba-tiba macam tu je. Petik jari je terus ubah. Kita tak, nombor satu, orang yang menegur dia kena sabar. Orang yang menegur boleh Adina dengar kan suara Umi? Dengar. Okey. Orang yang menegur nombor satu dia kena okey. Kita kena ada konsep surah Al-As dalam diri kita. Kita duk baca surah Al-As kan, wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang menegur kena nombor satu kena jiwanya besar. Orang yang ditegur pun kena jiwa besar. So kena berlapang dada dua-dua. Dia bukan sekadar berlapang dada, bahkan juga kena sabar. Dan orang yang menegur kena menegur dengan yang hak. Dan kena ada intonasi suara yang sangat bagus. Jangan sampai bila kita menegur tu, kita menegur dalam keadaan kita marah. Menggunakan bahasa-bahasa yang tak best. Dan orang yang menegur, of course, nombor satu Umi kena ingatkan, orang yang ditegur, tak ada orang yang tak rasa hati. Orang yang ditegur, of course dia akan terasa hati. Sama ada kita cakap baik ke, kita cakap dengan guna bahasa keras ke, dia tetap akan rasa hati. Tapi teguran tu it is meant to be that way, supaya terasa di hati. Bukannya nak bila orang tegur tu boleh lalu di bawah angin aja. Dia memang untuk dirasa di hati tu. So nombor satunya, orang yang menegur kena banyak-banyak bersabar. Jangan putus asa, jangan kecewa, terus bersabar. Tegur dan tegur dan tegur. Cakap dulu dengan dia. Contohlah nama dia, apa nama? Umi cakap Adlina lah. Adlina, kawan lelaki kau tu siapa? Tanya kan. Dia kerja kat mana? Ataupun kalau bukan kerja, dia belajar kau siapa? Macam mana keluarga dia okey ke? Kau memang pilih ni ke tanya dekat dia ni kawan rapat ke, kawan macam mana? So kena tanya banyak background sikit sebelum kita pergi letak hukum kata, kau tak tahu ke haram? Awal-awal dah letak satu dekat dia kan. So anak-anak yang ditegur cara macam ni terus akan hilang diri. Lepas tu kita pun tak jumpalah dia macam ni, kita nak tegur dia balik kan. So kalau kita kasih kawan kita sayang kawan kita kena sabar dalam menegur. It will take some time. Anak-anak di Rodatul Sakinah tu sampai dah setahun lebih duduk di Rodatul Sakinah pun masih lagi kami memberi peluang dan ruang untuk mereka ini berubah. Dan tak pernah berhenti nasihat dan teguran kami kepada mereka. Dan anak-anak ini anak-anak yang bertaubat. So kalau kita nak jadi kawan-kawan, kita nak bersama dengan kawan-kawan kita, kita sayang kawan kita kena bersama dengan dia, susah senang dia. Kita tak tahu dalam keadaan yang macam mana dia sampai ada kawan lelaki yang akhirnya membawa dia kecundang lah. Mungkin dia tak dapat dengan kita ni, dia nak bercakap dengan kita tak ada masa untuk dia. So kita pun kena reflect diri kita juga kan. Pasal apa dia sampai ke tahap tu? Kenapa kita boleh biarkan dia sampai ke tahap tu? So kita kena sit down dengan kawan kita. Make sure kita sit down dengan dia dalam keadaan kita buat kerana Allah. Dan bukan kerana kita nak nama atau bukan kerana kita benci. Kita benci sikap dia, kita tak benci dia. Kita benci sikap salah dia tu. Okay, so kita pun kena bertenang dalam menegur kawan-kawan kita. Okay tak Nur Shahliza? It will take some time. I know it's hard. But you have to do it. Because you know. InsyaAllah. Okay, baik. Ada satu soalan tu Adlina? Betul. Ada satu soalan daripada saudara Safwan.
Dia bertanya bagaimanakah cara yang baik untuk menolak ataupun reject seseorang yang meluahkan perasaan kepada kita? Okay, macam mana? Menarik ni Safwan. Soalan yang menarik. Sebab rata-rata ya ni Umi cakap bukan sekadar kepada Safwan, bahkan juga kepada yang lain ya, kepada pendengar-pendengar yang ada ni. Sebenarnya sekarang ni paling ramai adalah perempuan-perempuan yang without rasa segan dan malu meluahkan banyak benda kepada lelaki-lelaki yang kadang-kadang rasa takut dan akhirnya mengambil kesempatan. So Safwan, it's good for you to to ask this question kan. Macam mana kita nak reject kan? Orang ni dah beria tunjuk meluahkan perasaannya kepada kita. So first thing first is there's many of the sahabah dalam kisah sirah ya. Dia sangat menjaga diri. When you bila dalam diri kita kita tahu orang tu suka dengan dia tapi kita cakap macam ini, kita bagi tahu kat dia saya sebenarnya saya ada matlamat dalam inilah hidup saya. Untuk saya belajar di UMP ni, saya ada fokus dan saya perlu fokus kepada impian saya. Saya bukan reject saya bukan menolak apa yang diluahkan kepada saya ni. Saya faham mungkin inilah perasaan dia, tapi saya perlu fokus dalam hidup saya ni sebab saya nak mencapai apa yang saya impikan sekarang. Cakap dengan dia, make doa kan, kita minta doa kepada Allah, biar Allah bagi kepada kita pasangan yang terbaik insya-Allah. Okay Safwan, it's good. Safwan berani bertanya begini, it's good. Alhamdulillah. Game online Adakah batas pergaulan sesama mereka walaupun sebagai kawan atau seharusnya tidak perlu main langsung? Dia main game online ni game yang macam mana ya? Umi ni memanglah sorry Umi tahu game online tu. Game online macam PUBG mungkin. Oh, okey. Okey. So sebenarnya nombor satu Umi nak tanya, bila main game online ni ada waktu yang lebih patut buat benda lain ke macam mana? Nombor satu lah Umi nak tanya. So bagi Umi lah game ni it's good if you can get girls among girls and not girls dengan men lah. Sebab dia punya batasnya tu dah memang jadi lain of course, sebab game ni dia benda yang menyeronokkan, dia mengujakan dan dia akan jadi luar kawal. So Uzair, it's good if you can get the men and the men, the girls and the girls, and not combine it together. Bukan jadikan dia sebagai campur laki-laki perempuan. Sebenarnya dia akan jadi benda menghasilkan perkara yang lain selepas permainan yang seperti ini. If nombor satu Mina ingatkan, if you have that time, maybe it's okay for you. So PUBG ni dia yang main pedang-pedang ke bukan? Soalan. Sorry. Dia main tembak rasanya. Main macam mana? Main tembak. Main tembak-tembak. Oh okey, main berjuang-berjuang lah ni ya. Berjuang. So mengingat Uzair kan, lepas main-main berjuang-berjuang ni among the men kan, maybe lepas ni kita kena buat persediaan untuk pergi Palestin lah. Dan takut-takut nanti yang main antara lelaki dan perempuan takut tertembak hatinya. So sangat kena berhati-hati kan Uzair kan? It's good you ask. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Umi atas Sama. jawapan tu tadi. Okay, kita Alhamdulillah. rasanya kita dah tak ada soalan sebab masa amat mencemburui kita. Okey baiklah. Habis dah soalan yang peserta ajukan tadi kepada Umi. Akhirnya tamat sudah sesi Q&A kita sebentar tadi. Diharapkan segala penjelasan dan perkongsian daripada panel jemputan kita dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam membentuk akhlak yang mulia dan personaliti yang unggul. Jadi Alhamdulillah. ingatkan juga
kepada peserta pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang disediakan di ruangan komen dan anda diminta untuk menunggu sebentar untuk sesi cabutan bertuah selepas ini. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, iaitu sesi cabutan bertuah. Baiklah, kita mulakan sesi cabutan bertuah kita dengan memusingkan roda besar dan mari kita lihat siapakah gerangan insan yang paling bertuah pada petang ini yang bakal memenangi hadiah cabutan bertuah tersebut. Okey, sama-sama kita tunggu, okey? Okey, untuk pusingan pertama, kita ada untuk pengetahuan kita ada 3 orang, okey? Yang kita akan pilih untuk hari ini. Kalau nanti sila komen saya, okey, jika anda masih berada dalam ni. Tahniah kepada Darlene Asotas. Okey, sila komen saya jika anda masih bersama kami dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tak ada. Okey, kita teruskan lagi. Okay, kita tengok siapa yang kena. Okay. Wow, tanya kepada saudara kepada Kati Ling Li Ping. Okay, kalau masih lagi bersama dengan kami, sila komen saya di ruangan komen dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tak ada juga. Okey, kita teruskan lagi, kita pusing. Okey, Kati ada. Okey, terima kasih Kati. Nanti kita okey, seterusnya kita tanya kepada saudari Balkis Nasya binti Asri. Sila komen saya jika anda masih berada dalam live ni lagi. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, mungkin tak ada. Balkis Nasya. Okey, kita teruskan lagi. Lagi 2, okey, kita nak lagi 2. Kita pusing lagi sampai kena. Okey, tanya kepada saudara Subah Chili Mayelva Ganem. Okey, kalau ada lagi dalam ni sila komen saya di ruangan komen, okey, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tak ada juga. Okay, line slow ni. Okay, tak apalah, kita teruskan lagi. Seterusnya. Doa-doa lah nama korang kena, okay, yang mana ada lagi dalam live ni. Okay. Kita tengok. Okay, tanya kepada saudari Nur Ashikin binti Azna. Okay, kalau masih lagi berada dalam ni, sila komen saya di ruangan komen dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tak ada juga. Okay, kita teruskan lagi. Kita tengok siapa.
Tahniah kepada saudari Nur Syafinas binti Idris. Komen saya kalau ada lagi dalam ni, okey? Korang tak nak hadiah ke? Okey, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okey, saudari Syafinas. Okey, terima kasih. Okey, nanti tuntut hadiah kat kami, okey? Okey, kita teruskan lagi untuk yang terakhir. Ni last, kita baru ada 2 pemenang. Tengok. Okey, akhirnya lelaki. Tahniah kepada saudari Safwan bin Seruji. Kalau masih ada dalam ni, sila komen saya, okey, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Wow, okey ada. Okey, tahniah kepada pemenang 3 orang tadi. Nanti tolong bagi tahu nama korang lah, detail semua untuk pihak urus setia berikan hadiah untuk proses pengiriman hadiah dan cabutan bertuah tersebut ke alamat anda. Okey, jangan lupa kalau dah dapat hadiah tu nanti tag IG dan juga Facebook RP3 setelah hadiah diterima, okey? Okey, maka dengan berakhirnya sesi cabutan bertuah sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada petang ini, iaitu Talk Tembok Jantina #SayNoToZina. Okay, tidak lupa juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita iaitu Umi kerana sudi meluangkan masa dengan berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih juga. Alhamdulillah. Okay, semoga kita semua dapat membentuk personaliti yang unggul. Semoga talk kita pada petang ini juga menjadi asbab kepada kita pada masa akan datang, insya-Allah. Akhir kata daripada saya mewakili jawatan kuasa dan urus setiap program ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua peserta dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran majlis berjalan dengan jayanya pada hari ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Akhir kata, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Mula kau memandangiku, lalu turun dari hatimu. Kemudian kau menegurku, ku harap kau jauhi. Dan kau masih mengejarku, datang ku melayanimu. Kerana aku takut di Tuhanku.